الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum Kamu apa khabar? Mika nak cerita ni. Mika 20 tahun lepas. Mika mimpi jumpa baginda Rasulullah SAW. Mika ingat lagi malam tu malam bulan Ramadan. Mika solat tarawih. Mika baca surah Al-Ikhlas banyak kali dekat masjid. Lepas tu Mika mimpi jumpa baginda Rasulullah SAW. Kat mana? Agak-agak koma. Ini Mika nak cerita. Mika mimpi jumpa dekat Masjid Kubang Buaya, Berterus, Pulau Pinang. Mika ingat lagi masa tu Mika rasa macam Mika dah mati. Kemudian dalam kubur tu ada satu lubang. Lubang tu Mika rasa pulang besar. Macam ada orang gudi. Pulang besar, pulang besar, pulang besar, pulang besar, pulang besar, pulang besar. Sampai Mika bangun. Mika pergi ke lubang tu. Mika lihat kiri kanan ada pokok bunga cantik-cantik. Kemudian Mika sampai dekat mimbar Masjid Kubang Buaya Berterus, Pulau Pinang tu. Masa tu Mika nampak 4 orang manusia. Tapi Mika tak perasan siapa. Tapi apabila Mika lihat manusia yang pertama tu, dalam hati Mika merasakan manusia tu manusia agung, baginda Rasulullah SAW. Dan belakang tu 3 orang tu sahabat-sahabatnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Dalam lihat-lihat muka para sahabat tu, kelihatan Sayyidina Osman sangat tinggi, tegap badannya dan tinggi orangnya. Sayyidina Ali sederhana, dan Sayyidina Abu Bakar sama tinggi, lebih kurang dengan baginda Rasulullah SAW. Dan Mika lihat dengan jelas wajah baginda Rasulullah SAW. Wajahnya saling tak tumpah. Ada iras-iras seperti Habib Syekh Abdul Qadir Al-Sagaf yang selalu berselawat dengan lagu nasyid Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana tu dari Indonesia. Mika rasa pelik. Mika menangis. Mika datang ke hadapan mimbar.
Masjid Kubang Buaya. Dan Mika terkejut melihat manusia yang agung berada di hadapan Mika. Dan baginda Rasulullah SAW menghulurkan tangan pada Mika. Mika sambut tangan baginda Rasulullah SAW. Mika cium tangan baginda Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Mika terdengar isteri Mika panggil untuk bersahur. Itulah saja cerita Mika 20 tahun lepas masa bulan Ramadan di rumah mak mertua Mika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbil Alamin. Ya Allah Al-Jabbar Al-Mukhlisin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang berasal dari negeri Kelantan. Namun, seniman ini seringkali mewarnai dunia perfilman dan terkenal dengan gaya bahasanya yang indah serta tutur katanya yang lembut. Beliau adalah seniman Eddie Osmera atau nama sebenarnya Syekh Osman Syekh Ibrahim. Eddie Osmera dilahirkan pada tahun 1943 di Kampung Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Bapanya merupakan seorang peniaga batu permata yang berbangsa Turki. Manakala ibunya pula berketurunan Melayu. Beliau telah kehilangan ibu semenjak dari kecil lagi. Jika dilihat aksinya dalam setiap persembahan dalam dunia lakonan, beliau berada di kelas yang tersendiri yang meletakkannya sebagai seorang pelakon yang berkaliber. Ini kerana jika dilihat kebanyakan filem lakonannya seolah-olah menggambarkan kepribadian yang sebenar. Eddie Osmera dilihat bukan sahaja menumpukan kepada kerjaya lakonannya semata-mata, tetapi beliau juga lebih menumpukan kepada soal agama dan ibadahnya, terutama ketika di saat-saat akhir hayatnya. Seniman ini dilihat mempunyai raut wajah yang agak serius, namun di kalangan rakan-rakannya, beliau lebih dikenali sebagai pemuda yang agak pendiam, sehinggakan apabila bertemu dengan orang ramai, beliau memang tidak banyak bercakap. Tetapi beliau juga amat peramah dengan orang lain. Bagi sesiapa yang pernah menemuinya, pasti dapat melihat perilakunya yang amat sopan dan tutur katanya yang teratur sama seperti di dalam filem. Tuhan itu adil, kata kau. Kerana aku dilahirkan begini. Pak, sungguh pun abang dilahirkan begini. Abang tak harus merasa rendah diri dan berputus asa. Mungkin abang ada sesuatu keistimewaan yang tak ada pada diri orang lain. Beliau memulakan kerjayanya dalam bidang seni lakonan ini bermula pada tahun 1964 dengan membintangi filem Panglima Besi arahan Allahyarham M. Amin. Sepanjang penglibatannya dalam dunia lakonan, kerjaya seninya banyak dikembangkan oleh pengarah dan juga pelakon seperti Datuk Jamil Sulong, Omar Rozik, S. Kadarisman dan banyak lagi. Malah, beliau juga pernah mendapat bimbingan dan membintangi filem-filem arahan pengarah terkenal seperti P. Ramlee, Aziz Sattar, Jin Samsudin dan banyak lagi. Daripada nasihat
ayah kamulah aku dapat menjadi pegawai yang berdisiplin. Terima kasih, Cikgu. Kembali. Kebanyakan filem-filem lakonannya adalah bercorak aksi persilatan dan pertarungan. Tambahan lagi, beliau sering memegang watak utama dalam sesebuah filem. Ini kerana ketampanan wajahnya dilihat sangat sesuai memegang apa watak sekalipun, terutama sekali sebagai hero filem di tahun 60 dan 70-an. Filem yang telah mengangkat namanya sebagai pelakon aksi pertarungan yang tidak mengecewakan ialah Panglima Harimau Berantai arahan S. Kadarisman pada tahun 1969. Oleh kerana kejayaan filem ini yang mendapat sambutan yang hangat, beliau sekali lagi dipilih untuk terus berlakon dalam siri filem tersebut, iaitu Panca Indera Harimau Berantai pada tahun 1970. Dalam filem ini, Eddie Osmera bukan sahaja menunjukkan kehandalannya sebagai pendekar, tetapi juga kemahirannya bertarung biarpun kedua-dua matanya buta. Panglima Harimau Berantai dibunuh dengan kuasa keris Panca Indera. Tidak dengan kependekaranmu, Pincang. Aku hanya seorang danda buta. Tak sanggupkah kau menentang aku? Maukah kau disebut pendekar dayus? Baik, aku tentang kau dengan tidak menggunakan kekuasaan keris ini. Jangan khawatir. Kulitmu tak luka. Hanya bajumu saja pincang. Antara filem-filem lakonannya bersama bapa perfilman negara iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ialah filem Sesudah Subuh 1966, Keluarga 69 1967 dan Dr. Rushdie 1970. Walau bagaimanapun, pengarah Allahyarham S. Kadarisman dan Omar Roji adalah orang yang banyak menggilap bakatnya di layar perak. Antara filem lain di bawah arahan S. Kadarisman ialah Kembang Layu 1970, Kudrat 1971, Hutang Darah 1972 dan Cengkaman Maut 1972. Manakala bersama Omar Roji pula adalah filem Keranda Jingga 1969, Tuah Badan 1970 dan Semerah Cindai 1973. Pada tahun 1975, Eddie Osmera telah berehat sebentar dari dunia lakonan selama hampir 5 tahun selepas berlakon dalam filem Pertiwi arahan M. Amin. Selepas itu, beliau telah kembali semula ke persada seni dengan membintangi filem Private Lapok pada tahun 1980 arahan Allahyarham Datuk Aziz Sattar. Beliau terus bergiat aktif dalam dunia lakonan dengan membintangi filem Raja Laut pada tahun berikutnya, dan setahun kemudian beliau mula mengarahkan filem pertamanya yang berjudul Ribut di Hujung Senja 1982. Menerusi filem ini, beliau dicalonkan untuk kategori pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia. Selepas mengarahkan filem tersebut, beliau dilihat jarang muncul sebagai watak utama dalam sesebuah filem. Hal ini mungkin kerana atas faktor usia dan seringkali melibatkan diri dalam dunia pengarahan. Banyak drama yang pernah dihasilkannya sebelum membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari dunia seni pada tahun 90-an. Namun jika dilihat dengan teliti, kebanyakan drama yang dihasilkannya lebih memfokuskan kepada elemen keagamaan. Beliau dikatakan mula mendalami ilmu agama sekitar tahun 70-an selepas diperkenalkan oleh seniman Ahmad Nisfu. Antara drama tempatan yang melibatkannya adalah Kuala Lumpur, arahan Arif Karmahani, Lain Jalan ke Mekah, Sesat Dalam Cahaya dan Cili Padi. Drama arahannya pula berjudul Malam 7 Likur, Hormat Terakhir dan drama Al-Mahdi yang ditayangkan di TV3. Cuma ada terdapat di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan orang yang bergelar Imam Mahdi itu adalah keturunan Ahlul Bait, yakni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidah Fatimah, bangsa Arab, bukan orang Melayu macam kita.
Eddie Osmera, dikatakan tidak pernah berkahwin sejak dari masa mudanya dan tinggal bersama abangnya Syekh Ahmad Ibrahim 64 tahun. Ini mungkin kerana beliau banyak menghabiskan masanya dengan menumpukan soal agama dan ibadat. Malah di akhir hayatnya, beliau sudah tidak banyak berlakon lagi kerana mungkin telah datangnya kesedaran agama yang amat mendalam, sehingga kan di depan rumahnya diletakkan 2 batu nisan semata-mata mengingatkan beliau tentang kematian. Di samping itu, Eddie Osmera juga aktif dalam kegiatan dakwah sepanjang bergelar anak seni. Inilah matlamat hidup seorang insan seni yang bergelar pelakon, sebagai pelakon yang bukan sahaja menumpukan kepada kerjaya lakonannya, tetapi lebih dari itu, beliau juga lebih menumpukan kepada hal-hal keagamaan dan ibadat. Maka hal inilah yang berlaku ketika dia di saat-saat akhir hayatnya. Allahyarham Syekh Osman Syekh Ibrahim 63 tahun menghembuskan nafasnya ketika berehat bersendirian di dalam biliknya pada jam 2 petang di kediamannya di Kampung Laksmana Batu Cave pada tanggal 2 Januari 2005. Allahyarham meninggal dunia kerana sakit jantung 2 minggu selepas dibenarkan keluar dari Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur selepas sebulan menerima rawatan di institut berkenaan. Jenazah Allahyarham disembahyangkan di kediamannya sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Tua Batu Cave kira-kira jam 7 malam. Antara rakan artis yang menziarahi jenazah di kediamannya ialah pengarah filem Datuk Yusof Aslam dan Yusuf Kelana, pelakon M. Rajoli serta wartawan veteran Aimi Jar. Semoga Allah menjujuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Ya Allah, palingkanlah dan pindahkanlah hati anakku Hakiki dan kawan-kawannya daripada kesesatan kepada kebenaran yang mutlak. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya perintahmu ya Allah lebih cepat lagi daripada kelipan mata. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Sami'as Sawab, Ya Sami'as.